Ulit Mayang, nyanyian asli di lagu Si Gadis Merdu Sekali. Terima kasih sekalung budi sudi datang ke majlis dirai. Hadirin sekalian, oleh itu majlis dengan segala hormat dan takzimnya menjemput yang berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia untuk menyampaikan amanat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Asri bin Hamidun, Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Latif bin Abdul Kadir, Ketua Pengarah Kastam Malaysia. Penolong-penolong Ketua Pengarah Kastam Malaysia, pengarah-pengarah bahagian, pengarah-pengarah negeri Akademi Kastam Diraja Malaysia, ketua-ketua cawangan, barisan pegawai kanan, barisan pegawai MOF, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Kastam dan salam semarak JKDM di mata dunia. Betul? Saya kena baca skrip Ketua Pengarah Kastam ni. Alhamdulillah, ya, sepenuh rasa kesyukuran saya rapatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala lantaran dengan limpah rahmat dan izinnya pada hari ini saya dapat bersua muka dan berkumpul bersama-sama warga Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM buat julung-julung kalinya, ya, di majlis amanat tahun baru bersama saya dan warga JKDM. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini kita telah melangkah ke tahun baru 2022. Yang pastinya akan membentangkan 1000 cabaran yang perlu kita tempuhi. Apa yang pasti dalam kita mengimbangi desakan, ya, ketidaktentuan arus ekonomi negara, saya amat yakin dan percaya bahawa JKDM tetap seiring bersama MOF membentuk saf yang akan dapat melonjakkan negara di pasada antarabangsa. Peranan JKDM amat penting, ya, selaku tunjang dalam mengimbangi perubahan iklim ekonomi negara dengan melaksanakan pelbagai inisiatif di samping memastikan semua inisiatif ini dapat direalisasikan. Dalam mendepani cabaran mutakhir, yakni keselamatan moden pada era pandemik COVID-19, JKDM ini merupakan ekonomi frontliners negara. JKDM berperanan penting dalam membantu negara meningkatkan hasil di samping bertindak sebagai barisan hadapan untuk mengekang penyeludupan serta mencegah ketirisan hasil dengan memperhebat kawalan pintu-pintu keluar dan juga masuk negara walaupun terpaksa berdepan dengan impak penularan pandemik COVID-19. Tahun 2021 telah berlalu di mana JKDM di bawah teraju dan kepimpinan yang berbahagia Datuk Seri Abdul Latif bin Abdul Kadir, ya, telah menggerakkan jentera pentadbiran JKDM dengan baik. Ditunjangi jentera yang cukup ampuh yang telah melakar kecemerlangan yang amat membanggakan. Jadi sekalung penghargaan dan terima kasih, ya, saya zahirkan kepada seluruh anggota JKDM dan yang telah memerah keringat serta menggembling tenaga bagi memastikan sasaran pungutan hasil JKDM ini tercapai. Alhamdulillah, saya dengan sukacita ingin memaklumkan bahawa untuk tahun 2021 JKDM telah berjaya mengutip sebanyak 42.5 bilion. Berbanding dengan unjuran yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Kewangan, iaitu 40 bilion ringgit. Ini Datuk KSP dah audit, so ini cash flow ni semua cash kan. Jadi
Ini bermakna JKDM telah berjaya melebihi 2.5 bilion ringgit lah ya, banding ya. Jadi ucapan setinggi-tinggi ya, syabas dan tahniah. Kerana ini sebenarnya secara langsung telah melonjakkan prestasi dan juga pencapaian MOF dan juga hasil negara. Kejayaan pungutan hasil ini, kalau kita tengok tahun 2021 ni mencerminkan peranan yang dimainkan secara signifikan lah oleh JKDM selaku agensi pemungut cukai tidak langsung, sekaligus menjadi antara penyumbang hasil terbesar buat negara. Sesungguhnya JKDM akan kekal relevan dalam merancangkan pertumbuhan ekonomi negara. Kita di sini mengharapkan momentum ini terus dipertingkatkan bagi membantu JKDM mencapai sasaran yang lebih tinggi yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Boleh saya umumkan sasaran belum lagi? Tak apa, masih lagi dalam perbincangan. Di majlis amanat ini juga suka untuk saya mengimbas sorotan-sorotan kejayaan yang dicatat dalam konteks menguatkuasa undang-undang yang ditapis oleh JKDM. Selaku Menteri Kewangan, saya amat menghargai segala pengorbanan yang dicurahkan demi menjaga kemakmuran dan kesejahteraan negara dan keluarga Malaysia. Kejayaan ini membuktikan kesiapsiagaan dan iltizam JKDM untuk mengengkang jenayah rentas sepadan daripada terus berluasa. Saya dimaklumkan bahawa dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah tugas ini, terdapat pegawai JKDM yang terpaksa berhadapan dengan cabaran melibatkan keselamatan dan nyawa pegawai serta keluarga. Insiden-insiden di mana pegawai JKDM menerima ugutan dalam pelbagai bentuk seperti kes bakar rumah dan kereta, di samping simbahan cat pada kereta, khususnya pegawai bahagian penguatkuasaan, menandakan betapa JKDM tidak pernah gentar dalam membuktikan ikrar setia kepada negara. Setiap pengorbanan dan jiwa yang kental oleh setiap pegawai ini wajar disanjung tinggi. Bak kata pepatah, membujur lalu melintang patah. Terima kasih di atas jasa bakti semua pegawai JKDM. Sebagai agensi penguatkuasaan utama yang mengawal pergerakan komoditi di perbatasan tanah air, JKDM perlu terus agresif bertindak bagi mengekang kes-kes penyeludupan rentas sepadan, khususnya yang melibatkan dadah, rokok dan juga minuman keras. Untuk rekod, dalam tempoh Januari hingga Disember 2021 sahaja, JKDM telah berjaya menumpaskan kira-kira 5,113 kes penyeludupan termasuk dadah, rokok, minuman keras, kenderaan, mercun dan juga bunga api, dan serta komoditi-komoditi di seluruh, seperti komoditi-komoditi lain juga di seluruh negara. Selain kejayaan kutipan hasil, tahun 2021 juga telah menyerlahkan keunggulan bahagian penguatkuasaan JKDM. Ini termasuklah kejayaan rampasan terbesar pada tahun 2021, iaitu pada 22 Mac yang lepas, di mana JKDM berjaya melumpuhkan kartel dadah antarabangsa dan berjaya merampas dadah seberas 16 tan bernilai 5.2 bilion ringgit. Ini terbesar dalam sejarah rampasan dadah di Malaysia. Pada 16 Ogos 2021, cawangan narkotik Ibu Pejabat berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar dadah seberat 184 kg. Ini dengan anggaran nilai 6.62 bilion ringgit di mas kargo di KLIA. Dan juga pada 31 Ogos, Hari Merdeka, cawangan narkotik Ibu Pejabat berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar dadah jenis methamphetamine. Macam mana sebutnya? Methamphetamine. Ya. Methamphetamine seberat 400 kg dengan anggaran nilai 14.4 juta di mas kargo KLIA. Dan juga pada 13 September, cawangan narkotik Ibu Pejabat berjaya juga mematahkan cubaan menyeludup dadah seberat 28 kg dengan anggaran bernilai lebih kurang 1.008 juta. Jadi selain daripada membantas penyeludupan dadah, rokok dan minuman keras, JKDM juga menggalas tanggungjawab dalam melumpuhkan aktiviti penyeludupan hidupan
ataupun haiwan terancam dan terlarang. Sejak Januari hingga Ogos 2021, hanya 4 kertas siasatan dibuka dan 3 daripadanya adalah melibatkan item CITES, iaitu rampasan 2 shipment red sandalwood di Pelabuhan Kelang. Ini rampasan bernilai 7.88 juta ringgit, dan 1 kes rampasan produk gading gajah di LTA Kuala Lumpur dengan nilai rampasan jumlah RM58,000. So, kita juga telah berjaya mengesan satu cubaan membawa keluar sejumlah 2,000 ekor burung murai bernilai RM100,000 melalui JKDM Johor di sekitar Pontian. Dan selain itu, bagi tahun ini di Sarawak, JKDM Sarawak khususnya Kastam Miri telah berjaya melaporkan 5 kes serahan kepada Sarawak Forestry Corporation bagi penemuan beberapa jenis kura-kura dan tarantula yang dikesan melalui hasil pemeriksaan bungkusan. So, yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk dan tuan-tuan puan-puan sekalian, secara keseluruhan sejumlah 422 pertuduhan telah dikeluarkan mulai Januari hingga Disember 2021, dan daripada jumlah tersebut 263 kes telah disabitkan dengan kesalahan. Kes rokok merupakan kes tertinggi yang disabitkan dengan kesalahan, iaitu sebanyak 134 kes. Diikuti kes minuman keras 50 kes, 25 kes dadah, 5 kes bagi rokok dan minuman keras, serta 49 kes bagi lain-lain kesalahan. Kejayaan aktiviti penguasaan ini membuktikan bahawa JKDM sentiasa cakna dan mengambil serius memerangi gejala penyeludupan dan sebarang aktiviti haram yang boleh merencatkan pertumbuhan hasil kepada negara. Dalam usaha JKDM memperkasa peranan dengan memastikan kesinambungan penyampaian perkhidmatan yang ditawarkan menjangkau jangka harap stakeholder dan pelanggan, JKDM perlu tampil sebagai sebuah agensi yang dapat mempererat hubungan kerjasama di persada antarabangsa. Saya yakin dan percaya bahawa bahagian perancangan korporat JKDM menjadi tunggak dalam merealisasikan perkara ini. Pada 10 November yang lalu, JKDM dan Direktorat Jenderal BA dan Cukai Republik Indonesia (DJBC) telah melakar sejarah dalam hubungan kerjasama dan bantuan bersama apabila berjaya memuktamadkan MOU antara kedua-dua negara berkaitan perkara perkastaman. Memorandum persefahaman ini telah dimeterai oleh saya dan rakan sejawat saya, Ibu Sri Mulyani, Menteri Kewangan Republik Indonesia di Istana Bogor, Indonesia. Ini secara tidak langsung membantu meningkatkan dan melancarkan usaha perdagangan dua hala antara Malaysia dan Indonesia bagi memperkukuh strategi negara untuk beralih ke fasa penyusunan semula atau reform menuju era pasca pandemik COVID-19, termasuk usaha meningkatkan penarafan ease of doing business dan juga trading across border oleh Bank Dunia. Selaras dengan keputusan kerajaan bagi menjadikan program pematuhan AEO nasional yang menyasarkan pelibatan 43 agensi pengawal ATO, ini merupakan sebuah strategi dan tindakan proaktif yang tepat ke arah memperkasa keberkesanan pengurusan sempadan dan perkhidmatan logistik yang secara langsung memudahkan trading cross border. JKDM tidak terkecuali menjadi penggerak ke arah pelaksanaan program ini. Sehubungan itu, JKDM memainkan peranan yang amat relevan dalam melaksanakan program AEO ini. Sejak pelaksanaan mulai tahun 2010 hinggalah akhir tahun lepas, sebanyak 94 syarikat telah diiktiraf yang terdiri daripada pengimport, pengeksport, penghilang dan juga ejen kastam. Di pentas antarabangsa, peranan JKDM melalui ASEAN Economic Community (AEC) tidak kurang pentingnya dalam menggalakkan aliran bebas dagangan, perkhidmatan, pelaburan, tenaga kerja mahir dan juga modal dalam rantau ASEAN. Selain itu, Jabatan Kastam turut terlibat dalam ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit atau AFA-FGIT yang ditandatangani di Hanoi pada tahun 1998. Ini merupakan satu instrumen bagi mewujudkan persekitaraan, perkastaman dan pengangkutan yang harmoni, berteraskan piawaian umum bagi melaksanakan satu sistem transit antarabangsa atau transit serantau secara lebih pantas serta menjimatkan kos. MOF turut menyokong pelibatan JKDM dalam operasi-operasi yang dianjurkan oleh organisasi di peringkat antarabangsa
seperti WCO, World Customs Organization, Interpol dan juga Regional Intelligence Liaison Office RILO. MOF dimaklumkan bahawa JKDM telah terlibat dalam 2 siri operasi. Satunya Ops Mekong Dragon 3 di bawah anjuran United Nations Office on Drugs and Crime dan juga Regional Intelligence Liaison Office for Asia Pacific, dan Ops Thunder 2021 anjuran bersama oleh World Customs Organization dan Interpol bermula 1 Oktober hingga 31 Oktober 2021 melibatkan konsentrasi khas ke atas perdagangan haram hidupan liar. Pelibatan JKDM dalam operasi bersepadu Khazanah OBK, pasukan petugas pelbagai agensi dan juga National Task Force merupakan satu pendekatan terbaik bagi memperkukuh hubungan interagensi dalam negara sekaligus akan memperluas jaringan kerjasama bagi memartabatkan pematuhan undang-undang negara. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, MOF amat memandang berat tentang pentingnya menaik taraf aset-aset JKDM yang dijangka memberi impak kepada keberkesanan pengawalan pintu keluar masuk negara. MOF telah meluluskan perolehan pembelian mesin pengimbas serta bot ronda laju JKDM. Inisiatif berterusan dilaksanakan dalam memastikan pergerakan barang-barang yang merentasi sepadan mematuhi peraturan dan pengawal seliaan perdagangan. Penggunaan teknologi diperluaskan dalam melaksanakan kawalan yang berkesan. Dunia digitalisasi menuntut untuk kita berangka strategi dan pelan yang lebih komprehensif agar pengoperasian dan perkhidmatan custom dapat ditransformasi dan dimodernisasikan. Sehubungan itu, JKDM perlu mempaksikan hala tuju dengan menonjolkan imej korporat serta menawarkan fasilitasi yang lebih canggih dan terkini. Saya sedia maklum bahawa JKDM giat berusaha dalam mengganti dan menambah bilangan mesin-mesin pengimbas di seluruh Malaysia demi menyahut saranan ini. Proses perolehan ini bermula awal sejak 2019 dan sebanyak 20 unit mesin pengimbas untuk kegunaan di seluruh negara telah diluluskan. Dalam tahun 2021, sebanyak 9 buah mesin pengimbas kargo baru berteknologi tinggi, ini jenis drive-thru, telah dipasang dan sedang dalam sesi percubaan bagi penggunaan di Pelabuhan Kelang, di PTP, Pelabuhan Sepanggar, Pelabuhan Miri, Pelabuhan Sibu, Tawau dan juga Bukit Kayu Hitam. Mesin pengimbas kargo ini dilengkapi dengan AI, Artificial Intelligence, dan mematuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh World Customs Organization. Semoga penggunaan mesin pengimbas kargo dan Radiation Portal Monitor ini memberi impak ke atas pungutan hasil negara dan seterusnya dapat mengurangkan aktiviti penyeludupan atau ketirisan hasil negara. Untuk makluman para hadirin sekalian, MOF telah meluluskan perolehan bot ronda laju. Ini bot ronda laju aluminium. Sebanyak 22 buah. Yang mana kontrak pembinaannya bermula pada 24 September 2019 hinggalah 31 Disember 2021. Jumlah kos keseluruhan yang terlibat adalah sebanyak 24.8 juta ringgit. Saya berharap dengan penyerahan ke semua 22 unit bot ronda laju baru di setiap negeri, pasukan marin JKDM dapat melaksanakan tugas memperkasakan penguasaan di perairan negara dan menyekat jenayah rentas sepadan, seterusnya dapat mempertingkatkan pemantauan kawalan perairan sepadan negara daripada penceroboh asing. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di majlis amanat ini saya ingin menyentuh tentang inisiatif-inisiatif yang dibentangkan oleh kerajaan. Kalau kita lihat pengumuman bajet 2022 yang telah umum pada Oktober lepas, saya percaya warga JKDM telah sedia maklum bahawa JKDM telah diberi mandat melaksanakan program pengakuan sukarela dan juga pengampunan atau VA ini. Mulai sekarang hinggalah 30 September tahun ini, JKDM perlu menggerakkan jentera yang dapat memastikan sasaran kutipan program VA yakni 1 bilion hingga 2 bilion ringgit dapat dicapai. Bagi menjamin kemampanan hasil negara, program VA ini akan membuka peluang kepada syarikat dan juga individu untuk membuat pengikraran sukarela secara suci hati. This is good faith in good faith, ke atas duty, cukai atau levy yang bertanggungan.
Program VA ini bertujuan membangkit usaha pembayaran cukai, duty, levy, surcharge dan penalti dengan penawaran insentif atau penawaran intensif yang dijangka memberi manfaat kepada pendaftar. Program VA ini juga merupakan salah satu usaha kerajaan dalam melakukan pembaharuan pencukaian bagi menggalakkan pembayar cukai tampil secara sukarela untuk meningkatkan kutipan hasil bagi pembangunan negara. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan dan Puan sekalian, dalam kita menongkah cabaran kerja masa kini, kita perlu membaksikan budaya dan pemikiran ke arah pola kerja yang lebih sistematik dan berinovatif. Kita perlu berusaha untuk berfikir di luar kotak, membuka ruang pemikiran untuk idea-idea yang lebih bermutu serta tidak terus berada di takuk yang lama. Integrasi daripada budaya dan pemikiran ini menyumbang ke arah kualiti holistik dan mendukung wawasan negara. Di kesempatan ini, saya dan barisan kepimpinan MOF ingin menzahirkan ucapan tahniah dan syabas kepada seluruh jentera MOF di atas pengiktirafan Adam Smith Awards Asia 2021 yang diraih di mana MOF telah dinobatkan sebagai Best Funding Solution pada 28 April 2021. Juga atas pencapaian MOF kerana telah disenaraikan antara 5 kementerian yang paling cemerlang. Pencapaian dan pengiktirafan ini tidak datang bergolek tanpa kesungguhan dan komitmen yang tidak berbelah bagi daripada seluruh kaki tangan MOF, termasuklah warga JKDM keseluruhannya. Sebelum mengakhiri amanat ini, saya ingin mengajak seluruh keluarga Kastam untuk bersama-sama berganding bahu bagi merealisasikan langkah-langkah bajet 2022. Rapatkan lagi saf serta tingkatkan jalinan kerjasama dengan semangat bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Demi kesejahteraan keluarga Malaysia insya-Allah. Akhir kalam, saya sudahi amanat saya di Majlis Amanat Tahun Baru ini bersama warga JKDM pada hari ini dengan 2 rangkap pantun. Kajang tuan, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu. Bersama kita pasakkan tekad, sejahtera Malaysia terus dipacu. Kalau roboh kota Melaka, sayang selasih di dalam puan. Jika sungguh bagai dikata, insya-Allah kita realisasikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan di atas ucapan sebentar tadi. Semoga amanat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri dapat menyuntik semangat seluruh warga Kastam untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan lebih cemerlang dan dedikasi. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan ini majlis pada petang ini telah pun sampai ke penghujungnya. Umpama belayar telah sampai di pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai di muara, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Sebelum akhiri majlis, dijemput Yang Berhormat Menteri dan Dip-Dip Kehormat dan hadirin sekalian untuk berdiri di tempat masing-masing bagi sesi fotografi. Dipersilakan. Hadirin sekalian dipohon kekal di tempat masing-masing bagi mematuhi penjarakan sosial sedia ada. Terima kasih Yang Berhormat dan semua. Dengan itu berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Sebelum meninggalkan majlis, dijemput Yang Berhormat Menteri Kewangan, Yang Berbahagia Datuk Seri Datuk-Datuk Pengarah Bahagian Ibu Pejabat dan Negeri untuk ke holding room bagi menikmati jamuan ringan.
Dan tidak lupa juga kepada tuan-puan hadirin sekalian, sudah disediakan pack food di pekarangan Dewan ini. Bagi pihak Jabatan Kuasa Penganjur, majlis sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran para hadirin sekalian. Dan saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi.